Bertemu kembali dalam cerita. Jika tadi kita memberi fokus kepada perasmian laluan MRT Putrajaya untuk fasa 1, kita nak terus, seperti saya cakapkan tadi, kita nak terbang ke negeri Bumi Kenyalang. Kita nak bersama dengan Fadilah Sulaiman. Kita nak memberi fokus mengenai penganjuran Rainforest World Music Festival untuk kali ini selepas 2 tahun ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Tapi sebelum itu saya nak imbas kembali laporan kami bawakan semalam, di mana penganjuran Rainforest World Music Festival pada kali ini tidak hanya fokus kepada seni persembahan dan kebudayaan, tetapi juga akan mengenengahkan elemen pemeliharaan alam sekitar. Dan melalui program Eco Green Planet, pembelian tiket virtual RWMF akan disumbangkan kepada projek penanaman pokok bakau di kawasan pesisir Sarawak. Dan tambah Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sarawak, Sharzad Datu Saleh Askor, lebih 60 persembahan akan diadakan secara hybrid dari seluruh negara terlibat. Tapi kita mungkin Fadilah akan kupas dengan lebih lanjut mengenai perkara itu. Tapi sekarang kita nak tanya dengan Fadilah yang kini sudah bersedia. Saya rasa berada di Kampung Budaya Sarawak. Jadi Fadilah mungkin boleh ceritakan sedikit persediaan mengenai suasana terkini di Kampung Budaya Sarawak menjelangnya Rainforest World Music Festival. Fadilah. Baik Syaf, terima kasih Syaf. Jadi saya sekarang ingin membawa semangat Rainforest World Music Festival kepada penonton-penonton Sarawak di sana. Apa khabar kita jumpa untuk Rainforest dalam masa hujung minggu tu. Okey, baik. Jadi sekarang saya berada di Kampung Budaya Sarawak, iaitu lokasi bagi Rainforest World Music Festival tahun 2022, iaitu acara tahunan sebenarnya bagi kalender Kerajaan Negeri Sarawak. Namun kali ini Syaf, festival ini baru pertama kalinya diadakan secara fizikal lah sejak pandemik COVID-19 yang bermula hampir 3 tahun lalu. Dan ingin saya katakan, kalau melihat suasana sehari sebelum permulaan festival esok, kita dapat melihat pada petang hari ini baru kita dapat melihat kedatangan orang untuk ke Kampung Budaya ini. Mungkin mereka adalah terlibat peserta-peserta dalam Rainforest World Music Festival ini. Seperti yang Syaf maklumkan tadi, melibatkan lebih 60 persembahan untuk dalam tempoh 3 hari tersebut. Dan selain itu, selain daripada pihak penganjur, iaitu daripada STB sendiri, kita juga ada melihat vendor-vendor yang akan terlibat dalam festival dalam 3 hari yang akan datang, Syaf. Dan boleh saya katakan, walaupun suasana mula rancak ketika ini, tapi kalau nak dibandingkan suasana festival itu berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, kita dapat melihat memang tidak dapat dinafikan suasananya memang agak kurang meriah, kerana kita juga sudah maklum oleh kerana pandemik COVID-19 ini memang menjejaskan sektor pelancongan, dan termasuklah sekali acara antarabangsa seperti ini. Dan kita pun baru saja membuka pintu sempadan negara pada April lalu. Jadi perkara-perkara untuk merancakkan semula sektor pelancongan ini memang memerlukan masa. Dan seperti yang dikatakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan juga Persembahan Seni, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, sebelum ini kita perlu mula melakukan aktiviti-aktiviti seperti ini. Tidak boleh menunggu lama, kerana kalau tidak sekarang, bila lagi untuk kita mula merancakkan sektor ekonomi, sektor pelancongan ini, kerana kita mempunyai ramai aktiviti ataupun penggiat industri pelancongan di negeri Sarawak ini. Dan ini festival Rainforest World Music Festival ini sememangnya antara acara yang ditunggu-tunggu, sebenarnya antara acara utamalah kalau di negeri Sarawak ini, kerana kita memang mendapat banyak pengunjung asing, khasnya mungkin dari kawasan, dari benua Afrika, even daripada benua Eropah juga, untuk datang bersama-sama memeriahkan suasana ini. Namun ketika ini kita, Datuk Seri Abdul Karim juga ada menyatakan bahawa pihaknya menjangkakan kekurangan pengunjung, iaitu dalam sekitar 12,000 pengunjung sahaja untuk dalam tempoh 3 hari itu, di mana angka itu kalau diikutkan lebih kurang 50%, lebih kurang berbanding dengan kedatangan pengunjung festival pada tahun-tahun sebelum pandemik bermula lah, Syaf. Dan namun itu tidak boleh menjadi pematah semangat kita, kerana kalau diikutkan sejarah Rainforest World Music Festival ini, kalau dimulakan pada 25 tahun dahulu, ia juga mempunyai tentangan yang hebat untuk dilakukan, kerana dikatakan, ada pihak mengatakan ia adalah acara yang
mensia-siakan kewangan negeri, tetapi kita dapat melihat dalam tempoh 25 tahun itu sesi itu sebenarnya menjadi acara Rainforest World Music Festival itu sebenarnya kini menjadi antara acara utama di negeri Sarawak ini, dan Datuk Seri Abdul Karim juga ada berkongsi bersama pihak media semalam ketika melakukan tinjauan di kampung budaya ini. Beliau mengatakan ketika lawatannya ke Jerman baru-baru ini, mereka juga pihak pelancong di luar juga banyak bertanya kepada beliau bila lagi nak ada balik Rainforest World Music Festival. Jadi itu menunjukkan ada sambutan dan demand daripada orang luar sebenarnya, tetapi kita sedia maklum dengan SOP yang agak susah lah, yang agak yang akan menjadi faktor kepada kesusahan untuk pelancong datang ke sini, kerana kita sedia maklum pelancong datang dari seluruh dunia ini dan mereka perlu melalui mungkin beberapa negara untuk sampai ke Malaysia dan juga ke Sarawak khususnya. Jadi mungkin sekarang ini ketika kita hendak pergi ke arah endemik, mungkin susah untuk mereka datang sini. Syaf? Baik Fadilah, saya suka Fadilah punya semangat untuk menceritakan kemeriahan RWMF untuk tahun ini. Jadi Fadilah ada kongsikan tadi ada lebih kurang 60 persembahan yang akan disajikan untuk sepanjang 3 hari nanti. Saya sendiri pernah berada di sana, Fadilah pun pernah berada di Rainforest World Music Festival sebelum ini. Kita terkesima dan kita suka melihat persembahan-persembahan dari artis-artis tempatan dan juga artis luar negara. Jadi mungkin antara 60 persembahan yang akan disajikan nanti, mungkin Fadilah boleh namakan antara kumpulan dan dari negara mana mereka yang akan membuat persembahan nanti. Fadilah. Baik, jadi peserta-peserta itu sudah semestinya memang daripada negara-negara lain juga memang ada, cuma tidak sebanyak sebelum ini. Tapi apa yang pasti Syaf, saya memang berminat dengan kita punya tradisional punya persembahan lah, iaitu saya teruja untuk melihat Matthew Ngau Jau untuk kembali membawa persembahan beliau, iaitu persembahan Sapir lah kiranya. Dan Syaf, ingin juga saya kongsikan tadi sebelum sesi kita berakhir mengenai dengan Eco Green Planet tadi, kerana kita sedia maklum ini kali pertama acara ini dilakukan secara fizikal namun dilakukan secara hybrid, iaitu secara virtual juga. Dan bagi mereka pembeli tiket virtual itu, mereka juga akan menyumbang kepada usaha untuk advokasi pemeliharaan alam sekitar, dan ini secara khususnya melibatkan kepada penanaman pokok bakau. Dan kita sedia maklum geografi di Sarawak ini, kita mempunyai keluasan yang besar untuk kawasan bakau, iaitu dari kawasan Kuching di sebelah selatan Sarawak ini hinggalah ke Lawas, kita memang ada kawasan bakau. Dan ini juga selari dengan aspirasi ataupun usaha kerajaan negeri untuk meningkatkan sektor tersebut, kerana kita juga mempunyai usaha untuk meningkatkan carbon capture kita ataupun penyimpanan karbon kita untuk mendapatkan carbon credit itu dan sekaligus menjaga alam sekitar kita juga, Syaf. Baik, Fadilah ada sebutkan tadi, itu antara inisiatif yang dilakukan oleh RWMF. Dalam masa kita berhibur, kita juga berbakti. Dan ingin saya sebut juga, ini antara yang saya dapat info daripada 20 buah negara, 60 persembahan, 20 buah negara artis budaya yang terlibat. Antaranya adalah Kevin Locke dari Amerika Syarikat, kita ada peserta dari China, kita ada penyanyi dari Filipina, dari Kanada dan juga Throat Attack dari Estonia. Dan pastinya persembahan-persembahan pemuzik lokal juga dinanti-nantikan. Jadi Fadilah dah ceritakan kemeriahan suasana di sekitar Kampung Budaya Sarawak. Ramai yang pastinya teruja nak menantikan RWMF untuk 3 hari akan datang. Jadi Fadilah, bagaimana pula suasana di Kuching ketika ini Fadilah? Pastinya saya dapat info juga hotel-hotel utama di Kuching dah fully book. Jadi bagaimana keadaan di Kuching sekarang Fadilah? Betul, kita dapat info yang sama, Syaf. Kalau selain daripada hotel-hotel ataupun resort di kawasan Kampung Budaya ini sendiri, di kawasan pusat bandar raya Kuching itu sendiri pun kita mula dapat melihat hotel-hotel mulai dipenuhi oleh pengunjung dan turis. Dan namun hari ini kita belum nampak mereka lagi di kawasan Kampung Budaya ini, dan saya menjangkakan mereka akan datang. Kita akan dapat melihat angka itu sebenarnya pada esok hari. Dan kalau diikutkan situasi di pusat bandar ketika ini juga, walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, tapi kita dapat melihat muka-muka pelancong asing. Jadi kita dapat rasa macam inilah sebenarnya waktu-waktu kemuncak di Sarawak ini pada bulan Jun. Sememangnya Jun, Julai, ketika itulah kita dapat melihat ramai muka-muka asing, dan kita sangat menerima pengunjung pelancong semua ini, tidak kiralah pelancong domestik ataupun pelancong asing, kerana kita memang amat mengalu-alukan untuk menghidupkan semula sektor pelancongan kita di negeri ini khasnya, dan juga di pelancongan Malaysia secara
kepercayaannya, Syaf. Baik Fadilah, mungkin ini soalan yang terakhir. Jadi Fadilah mungkin sebagai seorang anak Sarawak, sebagai wartawan yang bekerja dengan Sarawak ini dan punya pengalaman menyaksikan RWMF sendiri. Jadi apa yang Fadilah harapkan untuk penganjuran pada kali ini mungkin sedikit berbeza dari penganjuran yang sebelum-sebelum ini. Jadi sebagai seorang anak Sarawak, apa yang Fadilah ingin lihat dalam RWMF kali ini Fadilah? Betul. Jadi untuk kelainan tahun festival Rainforest World Music Festival tahun ini, saya ingin melihat kita sebagai semangat untuk sama-sama bergerak ke arah endemik itu, kita menyokong inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ini dengan melakukan acara menyambut acara seperti ini dengan melibatkan diri, tetapi dalam pada masa yang sama untuk tidak mengabaikan keselamatan masing-masing kerana kita masih lagi juga dalam keadaan berjaga-jaga, dan itu perlulah sentiasa diingati oleh semua pihak, termasuklah selain daripada penganjur, termasuklah pengunjung semua, dan untuk tidak leka terlalu meriah dengan konsert yang pastinya akan membawa excitement itu kepada pengunjung, tetapi kita perlu berjaga-jaga, Syaf, dan itu yang saya ingin lihatlah untuk supaya acara antarabangsa seperti ini tidak akan melonjakkan kes-kes COVID-19 di Sarawak, dan kita perlu terus berjaga-jaga, Syaf. Fadilah, sebenarnya ada soalan terakhir saya nak tanya. Saya lupa tadi nak tanya. Okay, Fadilah, antara kita tahu RWMF ada persembahan muzik dia, Fadilah ada sebut tadi kan. Jadi apa lagi yang ditawarkan di Kampung Budaya untuk 3 hari kelangsungan RWMF ni Fadilah? Apa lagi yang ditawarkan istimewa untuk penonton yang datang? Okey, betul. Jadi kalau diikutkan, acara ini berlangsung selama 3 hari, dan kalau konsertnya berlangsung pada sebelah petang hingga malam kebiasaannya, dan sebelum konsert itu bermula, kita memang 3 hari itu memang ada jadual untuk bengkel yang disediakan dan akan disertai oleh yang membuat persembahan performance itu sendiri membuat bengkel kepada pengunjung lah, untuk mereka turut serta mempelajari apa alat-alat muzik yang dibawakan oleh mereka, dan juga bukan saja yang di luar negara, yang lokal ini pun ada juga, dan mereka boleh juga dalam pada masa itu, dalam 3 hari itu, untuk berkunjung di Kampung Budaya ini sendiri, kerana Kampung Budaya ini sendiri juga menyediakan pelbagai maklumat ataupun budaya rakyat Sarawak ini yang boleh diterokai mereka, seperti rumah-rumah etnik di Sarawak ini. Mereka memang akan menggunakan ruang seperti rumah bidayu, seperti rumah panjang iban dan sebagainya untuk melakukan bengkel-bengkel tersebut. Jadi pengunjung, saya rasa saya sebagai seorang pengunjung pun memang akan berpuas hati, kerana kita bukan saja untuk bersukaria mendengar konsert saja, tapi kita juga dapat mempelajari. Apa yang penting, kita dapat mempelajari budaya-budaya yang ada di Sarawak ini untuk diketengahkan di peringkat global, dan kerana kita sangat bangga dengan budaya kita, Syaf. Baik, terima kasih Fadilah atas perkongsian tersebut. Jadi kepada anda semua, Fadilah terutamanya jaga diri semasa berada di RWMF untuk 3 hari yang akan datang, dan pastinya kemeriahan ini sama-sama kita nantikan. Dan sebenarnya rakan setugas dari Kuala Lumpur ini, Kisah Nyamba, pun sudah sampai di Kuching dan pastinya akan membawa laporan yang lebih komprehensif mengenai penganjuran Rainforest World Music Festival untuk edisi tahun ini. Dan pastinya saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan untuk segmen cerita untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada rakan setugas Hasimi Muhammad dan juga Fadilah Sulaiman untuk perkongsian mengenai pelancaran MRT laluan fasa 1 Putrajaya dan juga persediaan menjelang Rainforest World Music Festival di Kuching. Baiklah, dengan itu sekian saja untuk slot cerita hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.